Sungai Kepayang merupakan sebuah perkampungan Iban di hulu Batang Layar. Sungai Kepayang yang terletak di pedalaman Betong Sarawak ini berjarak lebih kurang 36 km dari Bandar Betong. Perjalanannya berbukit bukau dan berliku ke kampung ini juga mengambil masa lebih kurang 1 jam menggunakan kereta. Kawasan sekitar perkampungan ini dikelilingi oleh bukit bukau yang menghijau dan sungai-sungai kecil yang jernih di kaki bukit. Ini merupakan sebuah sungai yang terletak berhampiran dengan kampung Sungai Kepayang. Kampung ini juga kaya dengan kepelbagaian biogeografinya. Kawasan sungai dan sekitarnya sahaja dihuni oleh pelbagai spesies flora dan fauna yang menarik. Antara contoh flora yang terdapat di kawasan ini ialah seperti pokok engkabang, paku pakis, cendawan dan juga buluh. Pokok engkabang atau Sharea macrophylla merupakan pokok yang endemik di wilayah Borneo Utara seperti Sarawak. Pokok ini bersaiz sederhana hingga besar dan dapat tumbuh hingga 45 meter. Pokok ini tumbuh di kawasan dataran rendah pada ketinggian hingga 600 meter di kawasan tropika lembap seperti di tebing sungai dan tanah olive. Antara faktor lain yang menarik tentang pokok ini ialah ia merupakan salah satu yang paling ringan dalam kumpulan meranti merah dan salah satu daripada 4 spesies meranti merah yang terkenal kerana mempunyai buah kekacang yang berlemak seperti mentega. Selain untuk dimakan, lemak ini juga digunakan dalam pembuatan sabun, lilin dan kosmetik. Bagi penduduk tempatan, pokok ini sangatlah penting, terutama batang pokok itu sendiri kerana dapat dijadikan papan untuk membuat rumah, pondok kebun dan perahu. Pokok ini sering tersebar di kawasan tebing sungai kerana ciri-ciri sebaran buahnya yang unik. Buah engkabang yang mempunyai beberapa pelepah kecil yang ringan memudahkannya hanyut di bawah air sungai yang mengalir sebelum tersangkut dan tumbuh di kawasan tebing-tebing sungai yang lain. Buah engkabang ini juga tidaklah besar, hanya bersaiz biji pingpong, berwarna coklat di luar dan bijinya kuning di dalam. Mengikut pengalaman penduduk tempatan, pokok ini mengambil masa yang sangat lama untuk berbunga dan berbuah, iaitu hampir 7 tahun sekali. Paku pakis ini juga merupakan tumbuhan yang banyak tumbuh di sekitar sungai, seperti yang kita tengok sekarang ni. Dan paku pakis ini banyak dikumpul oleh penduduk tempatan untuk dimakan. Tumbuhan paku pakis ini mudah untuk dijumpai di dalam belukar di Malaysia, terutamanya di kawasan tanah lembap. Tumbuhan pteridophyte ini adalah dari keluarga Davilensia yang mempunyai lebih daripada 40 spesies. Antara ciri-ciri yang terdapat pada tumbuhan ini ialah mempunyai daun yang lazimnya berwarna hijau, pucuk daun muda yang berlingkar seperti gilung tali yang dikenali sebagai crozia dan tersebar melalui spora yang terbentuk di dalam sporangium. Sporangium ini pula berkumpul membentuk tumpukan di bahagian hujung ataupun tepi daun.
Pohon buluh merupakan tumbuhan yang hidup berumpun dan rapat antara satu sama lain. Pohon ini mempunyai permukaan dalaman dan luaran yang licin, daun yang lebat di pucuknya yang tinggi dan tidak mempunyai isi di dalamnya. Walaupun mempunyai ketinggian yang berbeza, namun pohon ini mempunyai asas yang kukuh. Berikutan itu, mereka tahan hidup di tebing sungai walaupun terdedah dengan arus sungai yang deras ketika banjir. Pohon buluh ini juga mempunyai pelbagai kegunaan kepada masyarakat tempatan. Mereka menggunakan buluh untuk membuat ayam pansuh, membuat pondok kebun, tempat jemuran lada yang dikenali sebagai tanjuk dan membuat sangkar ayam. Anak buluh yang muda ataupun rebung juga boleh dimakan dan menjadi sajian yang sangat terkenal dalam kalangan penduduk tempatan. Di samping itu, kawasan ini juga kaya dengan pelbagai jenis fauna yang liar. Contohnya burung, tupai, monyet, babi hutan, rusa, kijang, landak, ular dan sebagainya. Haiwan ini sangatlah sukar untuk dilihat kerana mereka sangat liar dan kebanyakannya hanya terdapat di kawasan hutan belantaran yang tebal. Sungainya juga mempunyai pelbagai jenis hidupan di dalamnya. Kawasan sungai yang berlubuk mempunyai pelbagai jenis ikan seperti keli, haruan, bangah, enseluai, kepiat dan sebagainya. Walau bagaimanapun, kebanyakan ikan-ikan ini agak sukar untuk dilihat dari tebing sungai. Kawasan tebing yang lebih cetek dan dikerumuni dedaun mati yang hanyut pula sering menjadi persembunyian hidupan sungai seperti ketam, udang, siput ataupun tekuyung dalam bahasa penduduk tempatan. Kesimpulannya, kampung ini masih mempunyai pelbagai spesies flora dan fauna di dalamnya, walaupun pada realitinya terlalu jauh berubah daripada dahulu. Pembangunan yang berlaku di kampung ini telah menyebabkan kebanyakan hutan dan sungai di kawasan ini jauh berubah. Kawasan hutan tebal menjadi semakin sedikit akibat pembinaan jalan raya dan perluasan kawasan pertanian oleh penduduk tempatan. Pemberian pelbagai projek perladangan getah, kelapa sawit dan lada telah memburukkan lagi keadaan ini. Kawasan sungai juga telah banyak berubah menjadi semakin cetek dan keruh akibat gelongsoran tanah yang berlaku hasil daripada penerokaan hutan yang agak berleluasa. Walau bagaimanapun, perkara ini sememangnya agak sukar untuk dielakkan kerana aktiviti utama mereka adalah berkebun.